yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Di sini kita kena bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang perlu kita bertanya kepada diri kita masing-masing? Sudah cukupkah alat ataupun ilmu untuk kita mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis? Rasulullah menyatakan tadi, taraktu fikum, aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang apabila kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, kamu tak akan sesat. Itulah Al-Quran dan hadis. Sehingga orang menyebutkan hari ini kita kena kembali kepada Al-Quran dan hadis terus. Yang menjadi soalan bagi kita, sudah cukupkah alat untuk kita mengambil hukum langsung daripada Al-Quran dan hadis? Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum, jika kamu terjadi khilaf, saling bantah membantah pada suatu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembali kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan kitab dan pada Al-Quran dan hadis. Yang menjadi soalan bagi kita, sudah cukupkah alat ataupun ilmu untuk kita menggali hukum daripada Al-Quran dan hadis? Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kena faham betul-betul. Ada satu ayat lain lagi, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kira-kira kita sudah cukup ilmu untuk mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis, kita ilmu sudah cukup, betul-betul cukup. Kita tahu mana am, mana khas, mana yang hakiki, mana yang majazi, mana nahu, mana sarafnya dalam Al-Quran dan lain-lain ilmu, mana nasih, mana mensah dalam Al-Quran, mana mutlak, mana muqayyad, dan mana sastra dalam Al-Quran. Kena ada ilmu balaghah, ilmu majaz, ilmu bayan, ma'ani, itu kena ada. Kalau memang ilmu itu sudah cukup, boleh kita takhrijkan hukum daripada Al-Quran. Kalau tertib ilmu itu sudah ada. Cuma yang menjadi masalah bagi kita hari ini, sudah cukupkah ilmu itu? Sudah cukupkah kita ilmu untuk mengistinbatkan hukum daripada Al-Quran dan hadis? Sudah cukupkah kita ilmu untuk mentakhrijkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis? Kalau belum cukup, lebih baik amannya kita mengikuti ulama. Hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu contoh, kalau dalam ilmu Arab, Zaidun qama Zaidun qa'imun, yaqumu Zaidun, kana Zaidun qa'iman, inna Zaidan qa'iman. Itu makna yang berbeza-beza. Tapi bila kita bawa kata-kata tersebut di dalam bahasa Melayu kita, orang akan sebut Zaid berdiri. Adapun di dalam sastra Arab, di dalam ilmu pembahasan Arab, lughah Arab, dia makna yang tersebut tadi makna yang berbeza-beza. Makna itu pun kadang kita tak tahu. Takkan kita nak takhrijkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada konsep dasar kita. Bila memang kita kira-kira hari ini belum cukup ilmu untuk mentakhrijkan hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis, ilmu tak cukup, itu lebih amannya kita mengikuti ulama. Rujuklah kepada karya-karya ulama. Ulama sudah banyak mengarang kitab, rujuklah kepada karya-karya mereka. Karya para ulama tersebut merupakan hukum-hukum yang ditakhrijkan daripada Al-Quran dan Al-Hadis, yang ditakhrijkan cukup alat, cukup ilmu pengetahuan ulama bila mentakhrijkan hukum. Cukup semua alat cukup. Dan ulama mereka bila mentakhrijkan hukum bukan mengikut nafsu mereka, bukan mengikut nafsu para ulama. Sebab kenapa ulama tak mengikut nafsu? Jelas tadi dinyatakan dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Berarti yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah, yang paling takut itulah ulama.
Berdasarkan daripada inilah para ulama mereka mentakhrijkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, bukan mengikut buah pikiran mereka. Mereka orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu belum cukup, belum memadai lagi, jangan cakap-cakap kita nak takhrijkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Aman kita mengikuti ulama. Satu contoh yang sangat besar lagi. Ayat yang baru kita bacakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di situ pun kita boleh fikir kepada diri kita masing-masing sekarang hari ini. Kenapa dalam ayat itu didahulukan maf'ul daripada fa'il? Kenapa tak dicakap innama yakhshallahu, tapi yang dibagi yang dalam ayat tersebut innama yakhshallaha didahulukan maf'ul daripada fa'il? Kadang itu pun kita tak tahu. Apatah lagi nak cerita panjang-panjang lebar, mana majazi, mana yang hakiki, mana ayat yang dinasih, mana yang dimensur, mana lagi yang mutlak, mana yang muqayyad. Itu belum cerita yang jauh lagi. I'rab pun kadang belum terlepas lagi dan sebagainya. Makanya jangan cakap-cakap. Makanya bila mana ada orang yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa ada ilmu, itulah orang yang sombong. Itulah orang yang sombong. Dia mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi mereka tidak ada ilmu yang memadai untuk mentakhrijkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Inilah nama dia, orang yang sombong. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perbandingan, hari ini kita nak pergi ke Kelantan. Undang-undang jalan raya kita tak tahu. Kereta kita tak boleh drive. Habis kita pula nak pergi Kelantan sorang-sorang. Adakah itu kita akan sampai ke Kelantan? Takkan sampai, muslimin dan muslimat. Kereta kita tak boleh bawa. Jalan Kelantan kita tak tahu. Undang-undang jalan raya kita tak faham. Macam mana kita nak sampai ke Kelantan? Makanya bila terjadi kita dalam situasi macam tu, lebih baik kita mana? Naik bas je. Driver yang sudah berpengalaman. Undang-undang jalan raya dia lagi alim. Jalan daripada Kuala Lumpur ke Kelantan, dia alim. Selamat kita naik bas sampai kepada destinasi tujuan. Adapun tadi orang yang tak boleh drive, undang-undang jalan raya tak tahu, jalan tak tahu, agak-agak boleh sampai tak ke sana? Tak sampai. Ini yang lagi teruk, dia tak sampai, orang-orang lain yang ikut dengan dia pun tak sampai. Ini kena faham baik-baik. Makanya lebih baik kita sekarang, amannya kita hari ini ikut para ulama. Ulama orang yang banyak tahu, ulama orang yang alim, orang yang tahu seluk-beluk semua hukum hakam semuanya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita sangat berjasa kepada para ulama-ulama kita. Khususan kepada ulama-ulama tanah Melayu kita, yang mana mereka telah menterjemahkan kitab-kitab yang dahulu. Kitab-kitab daripada ulama-ulama besar yang dahulu, dia terjemahkan kepada bahasa kita, yang sehingga kita dapat tahu hukum hakam, yang sehingga kita dapat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pisahkan ulama daripada umat, dan umat jangan lari daripada ulama. Jangan pisahkan ulama daripada umat, dan umat jangan lari daripada ulama. Bila mana ulama sudah dipisahkan daripada umat, maka pada masa itu mudah faham-faham yang bukan-bukan akan masuk ke dalam dunia kemasyarakatan. Kenapa? Sebab ulama sudah dipisahkan daripada masyarakat, dan masyarakat sudah menjauhkan diri daripada ulama, sehingga faham-faham yang bukan-bukan yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah merebak dalam dunia masyarakat.